Bermula basuh tangan, kata Nabi. Bermula basuh tangan dahulu daripada makan, yakni sebelum daripada kita nak makan. Ia akan menjadikan kita itu tidak fakir. Oh, jadi macam tu. Rupanya basuh tangan ni tuan-tuan sekalian, sebelum daripada nak makan ni, dia akan menjadikan kita tidak fakir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bab ma jaa fil wudu qabla at-ta'am wa ba'dah. Nombor 3. Iaitulah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan basuh tangan sebelum daripada kita nak makan dan juga kemudian, yakni selepas daripada kita makan. Bab ni sepatutnya bulan lepas kita dah cerita, tapi kita sentuh sikit pasal memberi laluan kepada penerangan tentang siapakah itu Salman Al-Farisi. Muka surat awal 7. Muka surat 7. Baik tuan-tuan, malam ni kita akan tengok bab yang simple, bab yang memang daripada kecil mak ayah kita duk ajar. Kecil sangat benda ni, tapi bukan kita nak tengok pada kecil itu, cuma kita nak fokus agama. Sampai sekecil-kecil benda tu pun agama apa? Agama tuntun kita, agama bagi panduan kita. Patutnya benda yang macam ni agama tak payahlah nak tengok benda besar-besar kan. Tapi kalau kita fikir-fikir, yang kata agama, yang kata syumulnya Islam, yang kata komplit ataupun sempurnanya Islam ni, kalau benda yang kecil sampai tahap tu pun Islam duk perhati, apatah lagi benda yang lagi besar. Cerita banyaklah, cerita tentang kehidupan yang lagi besar, sudah pastilah di situ ada penjelasan-penjelasan yang telah Islam syariatkan. Baik, malam ni tuan-tuan kita akan nak tengok pula, dia kata bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan basuh tangan sebelum daripada kita nak makan apa-apa benda dan juga kemudian, makna dia selepas daripada makan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kita semua ni lah, Syekh Idris Al-Marbawi dia suruh kita ambil perhati. Dia kata yang dikehendaki dengan wudu. Sebab dalam bahasa Arab dia kata wudu, itu sebutan dia tu. Dia bukan wudu, dia dot, dia bukan dal. Kalau kita sebut wudu, yang tu adalah nasi wudu yang tu ada di Medan, Indonesia. Kan, siapa pernah pergi dia makan nasi wudu. Ni wudu dot, wudu. Yang dikehendaki dengan wudu di dalam bab ini ialah wudu itu dengan makna pada lughah. Lughah ni maksud pada bahasa. Wudu makna daripada bahasa dia iaitulah bersih. Dalam bahasa Arab, perkataan wudu ni diambil daripada al-wada'ah. Al-wada'ah ni maksud apa tuan-tuan? Maksud dia bersih
maksud dia bagus, maksud dia indah. Jadi maksud wudu di sini iaitulah bersih, cuci, basuh tangan. Itu maksud wudu, tuan-tuan. Dia ada dua makna lah dalam bahasa Arab ni. Satu, wudu daripada segi wudu syar'i. Syar'i ni maksud apa, tuan-tuan? Yang agama habaq kata wudu syar'i itu ambil air semayang. Itu satu. Dan yang kedua, wudu daripada segi bahasa dia boleh kita gunakan juga sebagai basuh tangan. Macam mana perkataan as-salah. Yang ni saya bagi contoh. Perkataan as-salah. Kita dah ingat solat ni apa dia? Solat ni semayang. Tetapi kalau daripada segi makna dia, yang kata solat ni apa? Lughah dia, daripada segi bahasa dia, makna dia ad-du'a. Iaitulah berdoa. Selawat pun sama. Itu sama perkataan. Yang daripada segi bahasa dia itu sama. Sebab tu tuan-tuan, dalam semayang ni, dalam solat kita duduk semayang ni, banyak doa-doa yang doa ada dalam tu. Mula daripada takbiratul ihram kita dah mula dah berjumpa dengan doa iftitah. Itu doa. Lepas tu kita nak rokok. Dalam rokok tu pun tasbih itu juga disebut sebagai doa. Suratul Fatihah kita juga kita baca ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, itu juga doa. Jadi banyak sampailah habis. Sebelum nak bagi salam pun agama ajak supaya berdoa juga. Kan? Kalau kita faham yang ni tuan-tuan sekalian, kita tak marahlah orang habis-habis semayang, orang mangkit, orang balik. Tak marah. Masalah kita tak faham yang tu, kita kata apa ni tak doa ni, awak sombong dengan Tuhan ke? Kita semayang kami berdoa dah. Dah lah semayang, lepas tu pun kena berdoa ya. Tak nampak lah. Jadi kalau kita faham, oh tadi dalam semayang, tadi dia dah berdoa sikit punya banyak lah kot. Waktu sujud dia dah berdoa, waktu sebelum bagi salam dia dah berdoa. So tak timbul yang kata benci membenci, kecam mengecam antara satu sama lain. Pasal apa? Pasal masing-masing tahu, masing-masing faham. Baik, jadi malam ni kita tahu yang kata wudu. Yang kita wudu ni dia ada dua makna. Satu, ambil air semayang sebelum kita nak semayang, satu. Yang kedua, wudu ni apa? Kita duk pisau tangan, dipancung, dipaip untuk kita nak cuci tangan. Apa objektif dia? Kita nak makan sekali ni. Itu makna yang kedua. Dan yang dikehendaki di sini, di kitab yang kita nak mengaji malam ni, wudu tu maksud dia basuh tangan. Yang ni yang kata adab, tuan-tuan. Adab. Agama dia ajar kat kita adab. Adab ni satu benda yang cukup penting. Walaupun ada ilmu, tapi kadang-kadang orang tak ada adab. Dan adab ni tuan-tuan sekalian, benda yang tak ada di universiti. Yang kita nak mengaji tentang mana adab ni tuan-tuan, mengaji ni dengan kitab-kitab ni, mengaji dengan apa nama hadis-hadis Nabi. Sebab orang kalau tak ada adab ni, dia akan dibenci oleh orang. Adab kita bermasyarakat. Kalau tak ada adab, dia duduk seorang-seorang walaupun dia ada jiran. Jiran pun tak kenal dia. Pasal apa? Pasal kalau dia balik, jiran pun buka pintu tengok muka dia tengok muka jiran, dia tengok siapa bagi salam dulu, hang bagi ke aku bagi. Masuk dulu tu. Lepas tu tengok-tengok kawan tu meninggal, dia pun tak tahu. Masuk dalam WhatsApp group, kata dia ni dah meninggal apa semua. Turun main ke surau jumpa kawan-kawan. Siapa meninggal? Kata rumah sekian-sekian, nombor-nombor ni. Nombor sekian-sekian. Ni jiran aku, jiran hang pun tak kenal. Nampak tak? Cara kita bercakap dengan orang, cara kita nak masuk masjid, cara kita nak makan, cara kita nak bawa kereta. Yang duk bergaduh buat jalan ni pasal apa? Pasal adab. Kalau dia tahu macam mana tata cara adab nak bawa kereta, tak gaduh. Itu cerita dia. Jadi benda ni tuan-tuan, nak tak mana kita nak cari ni? Yang pertama dengan hadis Nabi. Pasal apa dengan hadis Nabi, Ustaz? Pasal tujuan besar ataupun misi besar Nabi diutuskan atas muka bumi ni apa tuan-tuan? Makarimul akhlak. Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata sesungguhnya aku diutuskan kepada semua manusia ni pasal apa? Untuk nak menyempurnakan yang kata akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Anak murid kepada Imam Malik, imam-imam hadis. Dia kata apa tuan-tuan? Kami belajar hadis dengan Imam Malik. Imam Malik ni dia ada satu kitab, dia buat nama kitab Muwatta. Muwatta ni kitab hadis. Muwatta ni kitab hadis. Sampai ulama hadis muhaddisin, dia kata apa? Selepas daripada Quran,
yang boleh kita rujuk selepas daripada Quran, hadis Nabi SAW, dan juga yang ketiga boleh kita rujuk sebagai panduan kehidupan kita apa dia? Iaitulah Muwatta, iaitu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Ulama muhaddis yang duk pergi mengaji kat Imam Malik ni, Imam Syafi'i kan. Jadi imam-imam duk pergi mengaji ni, depa kata apa? Kami mengaji dengan Imam Malik ni yang paling banyak daripada kitab Muwatta tu. Apa dia? Dia duk cerita tentang adab, duk cerita tentang akhlak. Akhlak paling banyak. Nak dibandingkan dengan hadis yang kami baca kepada Imam Malik itu sikit sangat, tapi duk cerita tentang adab. Tuan-tuan, kalau guru-guru agama kita ni tak ada adab, dia main-main lalu kata kat orang, anu tak betul, ni tak betul. Nampak? Oh, yang ni yang kita risau. Baik, jadi adab nak makan ni, dia main cerita pada malam ni insya-Allah. Baik, dia kata maka telah diterangkan oleh ulama, iaitu bersih dan juga cuci tangan apabila mau makan. Kan sebelum nak makan apa semua, cuci bagi cantik. Yang kata tangan kita ni apa semua. Maka iaitu dituntutkan akan dia. Siapa yang suruh ni? Mak pak kita dulu memang suruh juga, tapi mak pak kita ambil daripada mana? Ambil daripada mak pak dia. Mak pak dia ambil daripada mana? Ambil daripada mak pak dia, lagu tu lah. Depa ni semua ni ambil daripada mana? Ni daripada ni. Apa dia? Hadis Nabi SAW. Maka iaitu dituntutkan akan dia oleh syarak kita. Syarak kita, agama kita, iaitulah membasuhnya dahulu daripada makan dan kemudian daripada makan. Sebelum nak makan apa-apa, basuh tangan dulu. Habis-habis makan, pergi basuh pula. Kan? Dan dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi ni siapa tuan-tuan? Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang buat kitab hadis Imam Tirmidzi itu. Dengan katanya an Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Qala qara'tu fi Taurat anna barakat at-ta'am al-wudu ba'dah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW. Sahabat, tahu makna apa sahabat? Sahabat ni apa? Orang yang hidup pada zaman Nabi. Itu definisi sahabat. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang beriman kepada Nabi, dan orang yang meninggal dalam keadaan dia beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Kan? Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia itu adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Katanya, kata siapa ni? Salman dia kata. Salman kata apa? Dia kata aku telah baca di dalam Taurat. Taurah dalam satu kitab yang diturunkan sebelum daripada Quran. Dan Salman ni sebenarnya yang kita cerita bulan lepas, kalau tuan-tuan ingat lagi, dia agama apa tuan-tuan? Majusi. Dia agama Majusi. Majusi ni agama apa? Harus sembah api. Hebatnya Salman ni, cerdik ataupun bagusnya Salman ni, sampai dia diangkat untuk menjaga ma'bad, untuk menjaga tempat penyembahan Majusi. Jaga apa ni? Jaga jangan bagi api yang disembah oleh Majusi itu padam. Sebab menjadi satu dosa dan menjadi satu kecelakaan besar kalau api itu terpadam. Jadi bila api itu duduk slow-slow, Salman ni akan pergi cari kayu api, pergi lempar masuk dalam tu. Dan menjadi satu penghormatan yang cukup besar dalam agama Majusi. Siapa yang boleh pergi pegang kayu api, pergi buang api dalam, pergi buang kayu api dalam api itu. Oh, satu penghormatan yang besar. Mana dia ni satu orang agama besar lah. Kalau boleh pegang kayu api, dopi, jangan bagi api itu padam. Itu Salman ni. Dan banyaklah kisah dia. Sampai Nabi SAW kata apa dekat dia? Nabi kata, Salman ni kalau iman tu ada di bintang, nescaya dia nanti akan rabat ke langit, pergi ke bintang tu, pergi ambil iman tu. Kerana dia mencari iman. Dia mencari agama yang betul-betul. Dia pernah masuk Nasrani, kita cerita bulan lepas. Ingat tak ingat itu tu? Lagu macam tak apa nak ingat ya? Kan? Bulan lepas dia pernah masuk agama Nasrani. Pasal dia tengok agama Nasrani ni, dia terhibur dengan bacaan-bacaan Injil yang tu ada di gereja tu. Dia dengar Allah melekat di hati dia.
Sampai dia pergi berjumpa dengan pak dia kata dah, agama tu tak betul. Pak dia kata agama Majusi yang dia betul dah. Tapi yang kata naluri manusia ni tuan, yang kata kebenaran ni, dia berontak-ontak. Benda benar ni. Kita pun macam tu. Kalau kita duk bohong orang tuan, sampai bila kita nak bohong? Dia main dalam hati kita ni, dia main jadi tak sedap. Dia kata aku duk bohong orang, aku pun jadi tak syok pasal kebenaran tu. Bila jumpa kebenaran, dia merasa puas. Bila jumpa Nabi SAW, dia berasa puas. Dia cerita sejarah dia untuk mencari Islam kepada Nabi SAW. Sampai sahabat-sahabat ni pakai kagum dengan Salman Al-Farisi ni. Oh tuan-tuan, dan dia juga merupakan sahabat-sahabat besar kepada Nabi SAW. Dia katanya aku telah baca dalam Taurah sebelum daripada aku masuk Islam. Kata di dalam Taurah itu bahawasanya yang kata berkat pada makanan itu ialah basuh tangan kemudian daripadanya. Bila Nabi SAW cerita Nabi suruh anjurkan basuh tangan sebelum daripada nak makan apa semua ni, Salman dia terbaca dalam Taurah, dia kata yang dalam Taurah ni dia anjurkan macam mana basuh tangan, bukan kata basuh tangan sebelum makan, tapi selepas makan. Di situ ada keberkatan. Jadi benda tu dia kongsi dengan Nabi SAW. Sebelum tu berkat ni apa? Adakah berkat ini satu nasi kandang berkat? Kan? Berkat ni apa? Kita dulu kata berkat saja jumpa ustaz salam sikit ambil berkat. Ustaz mana ada berkat, apa berkawan ada lah. Kan? Saja nak makan dengan ustaz ambil berkat sikit tu. Berkat. Apa berkat ni? Tuan. Berkat asal ada perkataan barakah. Barakah ni maksud apa? Tuan-tuan. Maksud dia ziyadatul khair. Kebaikan Tuhan bagi dan kebaikan itu akan berkembang, akan bertambah. Walaupun benda tu satu je, tapi kegunaan benda tu boleh digunakan selalu. Itu masuk berkat. Sama macam umur kita. Tuhan bagi umur dekat ni aja. Tapi dengan umur kita ni nak dibandingkan dengan orang yang Allah Ta'ala tak bagi keberkatan dalam umur dia, sama dengan kita. Tapi yang kata kita ni boleh duk bangkit sembahyang tengah malam, boleh duk baca Quran, boleh duk bersedekah, banyak kebaikan yang berkembang daripada keberkatan umur kita ni. Yang tu masuk berkat. Ada orang yang sama dengan kita umur, tapi dia kata umur kita sama. Hang dah khatam Quran dekat 70 kali, 80 kali. Dia kata aku ni baru khatam Iqra. Quran pun tak ada nak khatam lagi. Lepas tu dengan sedekah apa semua aku duk tengok hang rajin sedekah. Gaji hang lebih kurang sama dengan aku ya. Lepas tu aku duk nampak hang ni rajin duk pergi ke masjid, rajin duk pergi ke surau, rajin duk mengaji, ada masa ni. Aku tengok hang ni ada masa. Aku ni tak ada masa. Aku pun tak tahu masa aku pergi ke mana. Ya, ni yang kata berkat ni. Benda ni setiap orang tak sama, betul-betul. Tak sama keberkatan Tuhan bagi kepada dia. Sebab tu kita pada waktu pagi kita duk minta apa dalam doa qunut kalau tuan-tuan puasa. Kan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, apa semua tu sampai kepada ayat wa barikli fi ma a'tait. Apa maksud wa barikli fi ma a'tait? Yang ni pun nak kena tengok ya. Kan? Maksud dia ya Allah bagilah keberkatan kepadaku dengan apa yang telah a'tait. A'tait ni maksud apa? Dengan apa yang telah Kau kurniakan kepada aku. Tuhan bagi kat kita sihat, bagi sihat ni ada berkat. Berkat ni apa? Yang akan berkembang kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sihat kita ni dia jadi berkembang kejahatan. Yang tu bukan berkat. Tuhan bagi anak dekat kita. Anak ada 2-3 orang. Anak ni tuan-tuan sekalian, dia boleh jadi anak yang menyejukkan mata kita. Dia boleh jadi anak yang dengar cakap kita. Dia boleh jadi anak yang boleh membawa dan menuntun kita satu hari nanti kalau kita tak mampu untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa yang Tuhan bagi kat kita. Dengan pekerjaan, kita minta berkat pada pekerjaan. Dengan keluarga, minta berkat dengan keluarga. Biar berkembang kebaikan itu. Itu maksud yang kata berkat. Dan kalau tuan-tuan tengok, kita duk makan pun sebelum daripada kita nak makan, dianjurkan kita baca doa apa? Allahumma barik lana. Kan? Fima razaqtana. Ya Allah,
berkatilah apa yang telah engkau rezekikan kepada kami ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak makan tu, kita mau makan tu, dia boleh bagi tenaga dekat kita. Lepas tu kita makan tu pula untuk apa? Untuk tenaga tu, untuk kita nak sembah Allah, untuk kita nak berkhidmat kepada ahli keluarga, untuk nak jadi bagui, untuk kita nak hidup dalam ketakwaan. Itu falsafah kepada doa tu. Allahu Akbar. Bila baca doa ni kat tuan-tuan, saya teringat ada sahabat orang di Pulau Pinang dulu lah. Dia ni kaki nasi kandang kan, tapi petua ni bukan hadis. Kami rajin duk pergi kat Din dulu lah, kaki makan dulu ni. Din maju tuan-tuan. Nak cari parking ni Allahu Akbar. Kalau tak pergi pukul 11, pukul 10 cerita dia tu. Atas pada pukul 11, kalau gagal pergi juga, pakai parking tepi laut kan. Lepas tu duk pukul kaki main. Dengan beratok, dengan ulang punya duk beratok barisan tu. Jadi duk cari parking, masuk sedih tak jumpa. Yang kata kawan ni dia petua mana tak tahulah, dia kata Datuk Guru dah. Saya pun tak tahu siapa Datuk Guru dah. Dia Datuk Guru dia duk abang, kalau nak cari tempat parking ni, baca Allahumma barik lana. Kan? 2-3 kali dia buat macam tu, dapat dekat dia. Allahu Akbar. Dan hari tu pun betul kami baca Allahumma barik lana. Duk lah kereta ni. Walaupun dia nasi kena tak pergi nasi kena ni. Duk lah kereta ni. Baca Allahumma barik lana. Parking ada tu. Orang duk peluang kita masuk. Oh tuan-tuan. Yang ni bukan hadis tuan-tuan jangan duk pegang tu pula. Lagi duk masuklah WhatsApp group pula. Ni amalan baru dia ada ustaz bagi. Kalau nak cari parking, taman atau tempat-tempat makan bagui-bagui, baca Allahumma barik lana, nanti parking akan ada. Kan? Tuan-tuan pergi buat lagu tu pula kan, dapat tengok kena saman. Salah ustaz yang salah, jangan saja melawak tuan-tuan. Baik. Kita jumpa orang ketika mana hari kenduri. Sunnah dia apa? Bila jumpa al-arus. Al-arus ni apa? Pengantin. Apa kita kata? Kita duk suat tangan tahniah apa tukang sikit. Kita duk mengaji lama dah. Barakallahu lakum. Buat macam tu. Lagu Mahir dia duk nyanyi dah dalam bilik ayam tu. Tapi tak keluar bila berjumpa dengan pengantin, tak keluar. Nak pipi dia nak jadi mencarut. Kan duk dia jadi mencarut pula karut kan. Barakallahu lakum kan, wa baraka alaikum. Apa maksud dia? Semoga Allah Ta'ala berkati kamu. Maksud dia, kamu ni dengan perkahwinan kamu akan berkembang biak, akan berkembang kebaikan demi kebaikan. Kebaikan seorang suami kepada isteri, kebaikan isteri kepada suami. Lepas tu dapat anak-anak akan menjadi anak yang saleh, keluarga kamu menjadi keluarga yang saleh. Macam tu doa kita. Sebab dalam ramai-ramai pi tu, hak mana pi tu, mesti ada yang pi dengan keikhlasan. Allah, dia kata seronoknya tengok kawan ni pun dah menikah, dah Allahu Akbar, aku seronoklah. Pi tu dengan kegembiraan. Pi berdoa pula. Allah, doa yang ikhlas ni, Allah Ta'ala pasti akan dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Qatadah. Dia ni meninggal umur 70 kan. Yang ni tuan-tuan tak ada kena-mengena dengan hadis pun, tapi sirah ada cerita apa, Abu Qatadah ni dia pernah pergi jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, dia minta doa kepada Nabi. Abu Qatadah ni siapa? Abu Qatadah ni bernama Al-Harith bin Nu'man. Nama ada orang kata nama dia Nu'man, tapi nama dia Harith. Dia ada anak nama Qatadah. Abu Qatadah bapa kepada Qatadah. Dia ni merupakan pengawan peribadi Nabi SAW. Kalau Nabi keluar pergi mana-mana ekspedisi untuk nak berperang, dia nanti akan follow belakang Nabi. Rapat dia follow belakang Nabi. Kan, dia ni bonzer. Kalau bahasa kita ni bonzer Nabi. Nabi duduk tidur, dia tak tidur. Terpacak duduk jaga Nabi. Sampailah Nabi kata apa kepada dia? Nabi kata, kamu akan dijaga oleh Allah seperti mana kamu menjaga Nabi kamu. Oh, Nabi bagi satu declaration kepada dia. Nabi declare, dia kata, Abu Qatadah, kamu akan dijaga oleh Allah. Macam mana kamu jaga Nabi dia? Iaitulah aku. Dan Nabi mendoakan dia. Apa doa Nabi? Nabi kata, Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah dia, fi syi'rih, pada rambut dia, wa fi jildi, dan juga pada kulit dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Abu Qatadah
Allah ni dia nak bagi sentiasa dia nampak segar. Kan kita rambut kita ni, agama bagi untuk nak menghitamkan rambut. Kalau kita rambut putih, nak menghitamkan rambut. Tetapi khususiat hitamkan rambut tu pada siapa? Pada tentera, tuan-tuan sekalian. Kan yang tu keutamaan, prioriti itu pada tentera dulu. Pasal kalau tentera dia tengok rambut hitam, dia tak apa nak berani, musuh tak apa nak berani main depan. Pasal pada nampak geng muda belakang ni. Tapi kalau rambut putih tu dia pada renyeh betul ya. Dia kata bukan gaduh guna senapang, kami bersin pun habis dah kawan ni. Jadi macam tu. Jadi dia minta, Nabi minta kepada Allah, kepada Abu Qatadah. Dalam sirah menyatakan Abu Qatadah meninggal pada umur 70 tahun. Seolah-olah rambut dan juga kulit dia seperti mana budak yang berumur 17 tahun. Oh tuan-tuan, yang ni kalau hak kaki buat ubat bagi petua, tak mau bagi awet muda punya, dia dengar macam ni, dia cut habis. Dia buat satu ubat, tapi baca ubat doa Abu Qatadah tu pula, dia jual ke orang siapa yang berasa duk repot duk berasa duk melandung kulit dah ni, pakai minyak ni yang telah dijampi dengan doa Abu Qatadah. Allahu Akbar. Lepas tu orang main cari saya. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak abang apa? Barakah. Ya, yang main daripada Nabi SAW. Min kata Abu Qatadah ni. Baik. Jadi Salman Al-Farisi dia kata apa? Bahawasanya yang kata berkat makanan itu ialah basuh tangan kemudian daripadanya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu bima qara'tu fi Taurat. Maka telah aku sebutkan demikian halku itu, membaca Taurat bagi Nabi SAW. Maka aku khabarkan akan dia dengan barang yang aku baca di dalam Taurat itu. Kataku kepada Nabi, hamba ada ingat yang tersebut di dalam berkat makanan itu ialah membasuh tangan kemudian daripada makan. Dia sudah pergi jumpa Nabi. Salman Al-Farisi, dia pergi habaq kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dulu waktu saya sebelum Islam, saya saja duduk bedek-bedek dalam Taurat ada cerita tentang bab makan. Dan makan tu dia kata basuh tangan selepas daripada kita sudah makan. Kan? Baik. Apa respon Nabi SAW? Apa kalau didengar oleh Nabi SAW akan perkataanku yang demikian itu? Bila Nabi dengar, Nabi dengar. Lalu bersabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Faqala Rasulullah SAW, barakatut ta'am. Nabi kata barakatut ta'amil wudu qabla wal wudu'u ba'da. Apa maksud dia? Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata bermula berkat kepada makanan itu ialah basuh tangan qabla. Qabla ni apa? Sebelum kita duduk semayang sunat, sebelum daripada semayang fardu. Sunat tu nama apa tuan-tuan? Qabliyah. Qabliyah tu maksud dia sebelum semayang fardu. Kan asal perkataan qabla. Qabla tu maksud sebelum. Dia kata apa? Dia kata bermula berkat makanan itu ialah basuh tangan sebelum daripada makan. Ada keberkatan, ada berkat. Kan? Dan basuh tangan kemudian yakni selepas ni apa? Ba'da ataupun ba'diyah, kita kata selepas semayang. Kan selepas semayang fardu tu kita buat sunat tu disebut sebagai semayang sunat ba'diyah. Baik, dia kata basuh tangan kemudian yakni selepas daripada makan. Nabi habaq tu. Nabi kata hak kamu dengar tu, Nabi tak potong cakap dia, dan Nabi pun tak menyalahkan apa yang dia dengar tu. Nabi kata benda tu salah. Nabi bukan macam tu. Nabi meraihkan pandangan orang. Kan? Bila kawan tu main habaq kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya tengok dalam Taurat cerita basuh tangan ni lepas makan aja. Yang sebelum daripada makan tak ada pun. Dan cerita tu ada berkat. Nabi kata, sebenarnya berkat ni sebelum dan juga selepas. Nabi kata macam tu. Nabi tak kata, dah itu salah, jangan lupa agama. Nabi tak blame macam tu. Nabi tak kata macam tu. Ini cara Nabi. Cukup beradab, tuan-tuan. Cukup beradab yang kata Nabi SAW. Kan? Oh tuan-tuan, payah untuk kita nak ikut yang kata Nabi ni, tapi tidak mustahil untuk kita nak ikut dia. Kan? Pasal Nabi ni kita
daripada pagi banyak sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita sampai kita nak tidur. Berapa banyak orang yang masuk Islam kerana dia pun tak pernah tengok muka Nabi, tetapi akhlak Nabi itu telah, orang kata, menjajah hati dia. Sahabat Nabi Al-Ansar, golongan yang di Madinah, tak pernah tengok pun Nabi, tapi cerita tentang Nabi ni bagus, cerita tentang Nabi ni tidak menindas orang perempuan, cerita tentang Nabi ni dia ni tak pernah membeza-bezakan siapa kaya siapa miskin, Nabi ni banyak membantu orang. Cerita tentang tu sampai kepada penduduk Madinah, sampai penduduk Madinah ni tertawan dengan sifat Nabi, dia pun masuk Islam. Tuan-tuan, di antara tujuan besar persiapan Nabi berhijrah, selain daripada di Mekah duk kena kecaman, duk kena penentangan, duk kena macam-macam, orang buat macam-macam kekejaman terhadap Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, antara faktor terbesar Nabi keluar pergi hijrah pasal apa? Pasal di Madinah ada 3-4 kepala suku Madinah sudah pergi jumpa Nabi di Mekah. Dia kata dalam ramai-ramai, tentu yang ni boleh rujuk dalam sirah. Dalam sirah Rahiqin Maktum pun ada faktor pasal apa Nabi hijrah ke Madinah. Dia pergi jumpa Nabi. Ni 3-4 orang suku ni. Bukan 3 suku. Maksud dia kepala suku ni, kepala kabilah besar-besar di Madinah. Dia pun sudah pergi jumpa Nabi. Dia pun kata, ya Rasulullah, tolonglah, mainlah ke Madinah. Kami mencari sosok seorang pemimpin yang boleh menyatu padukan masyarakat. Pasal di Madinah ni duk nampak akar-akar perpecahan tu makin lama makin besar. Sebab di Madinah pun ada Yahudi, di Madinah pun ada Nasrani, di Madinah pun ada orang-orang kabilah-kabilah Arab yang masih lagi berpegang kepada zaman jahiliah. Jadi duk nampak macam nak berpecah. Tuan-tuan, apa tindakan Nabi mula-mula sekali? Nabi mempersaudarakan Aus dan juga Khazraj. Bila tengok macam tu pun baik. Yang bergaduh berapa puluh keturunan punya tuan-tuan, bila bergaduh puluh. Tiba-tiba Nabi dia boleh bagi mereka ni twist, daripada dia benci membenci sampailah mereka ni berkasih sayang. Dan kasih sayang mereka ni tuan-tuan bukan kasih sayang yang dibuat-buat dan juga untuk nak mengambil kesempatan dah. Memang betul-betul sayang kepada saudara mereka. Sehingga kan tuan-tuan pernah dengar ada sahabat apa, sampai dia ni ada 3-4 orang bini. Dia suruh sahabat dia ni yang daripada Aus, dia Khazraj, dia suruh sahabat dia kata, "Mai, hang nampak tak bini aku 3-4 orang ni, hang tengok mana-mana yang hang berkenan, hang abang kat aku nanti akan cerai dia, aku bagi hang." Oh tuan-tuan, kita ada kalau begitu. Oi, kawan baik pun dengan bini yang buat pasal, kena tetap betul tengok. Dah, sampai tangan tu. Pasal apa tuan-tuan? Nak abang kata apa? Persaudaraan itu lebih besar, yang kata persaudaraan yang digariskan oleh agama. Oh, main benda ni. Ni macam mana Nabi dia boleh suntik benda tu. Jadi orang Madinah sudah panggil Nabi, "Mailah Rasulullah, mailah memimpin kami, mailah bagi kepada kami untuk nak bagi satu padu balik." Yang kata orang Madinah ni, itu di antara faktor pasal apa hijrah Nabi SAW ke negara Madinah, pasal akhlak Nabi. Oh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata hadis ni dia kata apa? Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada diriwayatkan oleh Anas dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan katanya lagi, tiada kami ketahuikan hadis ini melainkan daripada hadis Qais ibn Rabi', dan hadis Qais itu dhaif ya pada hadis. Cerita dia hadis ni dia adalah hadis yang dhaif dan kita ambil sebagai fadail al-amal. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ini barakah. Barakah. Ini saya ambil hadis luar. Kata Nabi SAW pada ni hadis luar. Nabi kata apa? Nabi kata, "Man ahabba an yukaththirallahu khaira baitih falyatawadda idza hadara ghada'uhu fa idza rafa'a." Sampai main satu hadis luar saya bawa main. Nabi kata, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Nabi kata, barang siapa yang dia ni teringin sangat-sangat untuk nak tambah kebaikan dalam rumah dia. Oh tuan-tuan,
Kita kalau nampak serabut dalam rumah kita, kena serabut. Balik-balik rumah ni kira nak bergaduh dengan bini. Anak-anak ni pun dia jadi tak apa nak mesra dengan mak ayah. Tak dia jadi macam tu. Kita duk check tengok tak mana salah dia tu. Kembali kepada Allah dulu. Semayang tak semayang dalam rumah kita, didirikan tidak atau semayang. Check balik, alhamdulillah semayang apa semua cantik. Lepas tu tak mana lagi. Quran baca tak baca dalam rumah. Nasihat ada tak nasihat dalam rumah? Ada. Jadi tuan-tuan, bila semua tu ada, kita sedar ini mungkin Tuhan nak suruh kita usaha lagi ni. Apa dia? Kita dengar hadis malam ni. Apa hadis dia? Nabi kata, man ahabba, siapa yang bercita-cita an yukathirallahu khaira baiti, siapa yang teringin untuk nak tambahkan kebaikan dalam rumah dia, Nabi suruh perhati, falyatawadda, iaitulah jangan lupa basuh tangan betul-betul. Basuh tangan macam mana cara Nabi basuh. Falyatawadda idza hadara ghada'uhu wa idza rafa'a, ketika mana sebelum dia nak makan dan juga ketika mana dihidangkan makanan pada dia. Oh, kita cek balik. Kan, cek balik macam mana kita basuh tangan, tuan-tuan sekalian. Baik, macam mana cara tu kita akan hurai ni, demai hurai yang ada lepas ni. Kalau tidak kita dah buka pipe, kita suar tangan, kita lalu tangan macam tu ya. Kan, oh rupanya itu tidak menepati sunnah Nabi. So kalau kita nak ambil kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi, kita ikut sunnah Nabi, insya-Allah Allah Taala akan menurunkan kebaikan dalam rumah kita. Masalah dia kata, basuh tangan dahulu daripada makan dan kemudian daripadanya. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, satu daripada adab sebelum ataupun dahulu daripada makan itu ialah basuh tangan. Kerana sabda Nabi SAW, al-wudu qabla at-ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamam. Oh, ada main hadis, satu lagi hadis sebelah yang kata kelebihan kita basuh tangan ni. Selain daripada berkat. Bermula basuh tangan, kata Nabi, bermula basuh tangan dahulu daripada makan, yang ini sebelum daripada kita nak makan. Ia akan menjadikan kita itu tidak fakir. Oh, jadi macam tu. Rupanya basuh tangan ni tuan-tuan sekalian, sebelum daripada nak makan ni, dia akan menjadikan kita tidak fakir. Baik, apa syarah kepada hadis tu? Syarah kepada hadis sunnah abang-abang, kalau tangan kita ni sudah bersih, dia akan bagi diri kita ni sihat. Tapi kalau tangan kita tak bersih, kita pun tak tahu tadi pegang dengan steering kereta, tadi pegang dengan pintu surau nak masuk, lepas tu pegang dengan angkat kasut pula bubuh, lepas tu kita pun tak basuh tangan lah. Sakit habis-habis dengan apa kuliah kita, dengan sembahyang isyak apa semua orang jamu. Malah dia jamu bah tahu. Kan? Dia pun kira pergi pegang makanan. Rupanya dia tak tahu banyak mana dah dia pegang benda-benda di luar tu. Baik, apa relevan hadis ni? Jadi syarah kepada hadis abang apa kata? Yang kata kefakiran tu apa? Jatuh sakit. Tuan-tuan, bila jatuh sakit, Allahu Akbar, duit banyak mana pun, duit tu tak memberi kesan kepada kita. Berapa banyak orang yang jatuh sakit, tuan-tuan sekalian, duit tu ada ni, duk pergi sana, berobat sana sini, tak lega-lega, last sekali fakir dia. Sebab apa? Ni mula tahniah, dia duk ambil ringan tentang basuh tangan ni. Boleh faham? Itu relevansi yang kata hadis Nabi SAW. Dan fakir ni apa maksud fakir? Fakir ni kalau dalam istilah bahasa dia, dia kata sakit yang mengganggu. Itu maksud fakir. Dia ganggu biar-biar orang. Kalau sakit seorang-seorang tak apa. Tuan-tuan, kalau sakit seorang-seorang ni, takkan kita duduk boleh ada kederak ni, tak apa. Kena ke kita ni dah tidur terlantang sampai tak ada. Kita nak usahakan diri kita sendiri pun tak boleh. Kan? Nak mandi pun tak boleh, nak berak pun tak boleh. Allahu Akbar. Sahabat saya ada seorang, apa? Dia kata adik ipar dia di Negeri Sembilan. Dua kerja sekali lah. Dia kata adik ipar dia Negeri Sembilan. Allah Ta'ala uji apa? Dia ni kaki casting punya orang kan. Kira pergi mana dengan mengai dah apa semua, nampak sungai bagus, terjun, tuan-tuan. Rupa-rupanya dia dijangkiti, dia kata kuman tanah. Saya boleh ingat tebuan tanah, ada kuman tanah apa ada. Bila kuman tanah tu sudah masuk dalam badan dia, rupanya antara efek kuman tanah ni masuk apa? Dia bagi kecut otak.
Bila dia bagi kejut otak, tuan-tuan sekalian, masuk hospital, merata hospital lah. Duit pun habis banyak, jumpa pakar lah apa semua. Sampai pakar pun kata apa? Dia kata, kami pun tekak ni, ambil pun balik lah. Dia kata, kita minta lah biar ada keajaiban. Pakar kata macam tu kan? Berdoa banyak-banyak lah. Tuan, tak boleh apa, bercakap apa pun tak boleh, nak bergerak tangan apa pun tak boleh, duk pakai pampers ni lah. Makan pun tak boleh, sampai kena tepuk ni, bawah tengkuk ni, tepuk bawa masuk susu. Susu tu pun ada dengan harga berapa ratus susu tu. Kegunaan untuk 2 minggu punya susu. Habis tambah lagi berapa ratus dengan pampers lagi. Tuan-tuan nampak tak? Nasib baiklah yang kata adik-beradik ni ada juga kerja-kerja hebat-hebat, dia boleh tolong juga, dia boleh support juga. Tapi masa tak boleh nak support pasal dia kerja. Oh tuan-tuan, ni risau macam tu. Allahu Akbar. Baru kita fikir ni yang kata adik-beradik kita ni, kita fikir mereka nak tolong kita. Nak minta bantuan, dia kata main lah. YB apa semua, duk turun main, duk bagi bantuan apa semua lagi. Bagi bukan tak bagi, tapi benda tu tak cukup pasal rutin. Orang sakit ni nak jaga dia tak sama macam mana orang sihat. Orang sihat ni kalau makan dia lambat sikit tak ada masalah. Orang sakit kalau makan dia tu tak ikut masa dia, besar dia lagi besar. Oh tuan-tuan, orang yang malam ni semangat satu macam tu. Pasal nak cuti minggu depan seminggu. Kan? Allahu Akbar. Ni hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ambil apa? Ambil beringat, Nabi habaq dah. Sebab tu agama ni dia prevent kita. Agama ni bukan dia nak merawat kita sahaja, tetapi sebelum tu dia prevention. Dia bagi kat kita satu pencegahan. Pencegahan ni apa? Hang jangan duk anggap rendah yang kata basuh tangan ni. Sebab kita baca kitab, cerita basuh tangan dia duk dengar Allah. Apa yang rendah sangat dia baca di surah Flora ni. Orang tak tahu kan surah Flora ni orang sang-sangnya lu ada ni. Bacalah kata basuh negara. Oh ayat tu. Ada basuh tangan. Cish. Dia pun dengar balik gitu. Kan? Tuan-tuan, jangan duk anggap penting kata orang Indonesia. Jangan duk anggap kecil benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Dia kata, Nabi kata apa? Nabi kata bermula yang kata basuh tangan sebelum daripada makan itu, dia akan menjadikan kita itu tidak fakir. Itu syarah hadis dia abang itu. Dan membasuh tangan kemudian daripadanya itu, basuh tangan lepas daripada makan, menjadikan kita itu tidak gila. Dia main pula. Maksud tidak gila ni apa tu? Sakit. Bila sakit ni, dia boleh tangkap kepala yang normal. Tuan-tuan, seorang anak dia boleh pergi terajam mak dia yang sakit. Pasal apa? Pasal dia dah jadi gila dan dia tak tahan dengan kesakitan mak dia. Yang ni yang kata fakir ni, dia mengganggu. Tambah pun, tambah nak jaga orang sakit pula. Saya ada satu video Ustaz Zamsuri dia cerita orang ada orang pergi cerita dekat dia. Satu suami ni sakit kaki, tak kaki ni dia jadi macam mana tuan-tuan sekalian, sampai kaki ni dia jadi soba dengan kudir. Lepas tu duduk dia jadi pecah lah kaki apa semua sampai tak boleh jalan. Dan dia ni kalau pergi ke hospital apa semua ni, kalau boleh misi nurse apa semua suruh balik wang pasal bau busuk. Bini sudah jaga dia. Bini jaga. Dia tak boleh pergi mana lah, duduk atas kaki dah, tak boleh pilih kaki ni. Sampai dah tuan-tuan sekalian, tapi satu yang pangai tak pernah elok ada kat dia walaupun dia dijaga ni tuan-tuan. Dia ni rajin duk marah bini dia. Bini ni pun sabar dia tak bini dia. Dia pomoi, yang kata pomoi ni. Lambat sikit pomoi. Bengis dia ni. Sampai dah satu hari dia buat ulang kalam dekat bini dia terlambat balik daripada kerja. Dia tak pergi mana? Dia tak awak, hang benci sangat nak jaga suami hang. Awak hang ada jantan lain buat keluar. Oh, dia buat ayat macam tu. Tuan-tuan, bini dia kata, abang, apa kata macam tu? Saya kerja dengan jam apa semua, dengan hujan, nak parking apa susah, abang faham. Semua tu alasan hangnya. Hang pandai menjawab kat aku. Bukan abang, bini dia pun duk jawab tapi cakap satu. Marah punya macam tu, cerai hang. Kalau 13. 13. Bila main tak mana saya beritahu.
Bini dia dengar-dengar tu, dia kata cantik. Aku dah tunggu benda ni lama dah. Hantarai aku aja cantik ya. Lepas tu hang pergi pegang lah seorang-seorang. Aku duk jaga, hang buat lebih kurang dengan aku. Hang kata kat aku macam-macam. Lagi bila hang dah cerai aku aman. Aku tak ada nak jaga hang lah dia kata. Aku boleh buat kerja aku. Ada tak ada di Flora Rosa ni tuan-tuan? Tak ada. Jangan lu bagi ada lah, ada masalah. Satu, emosi kita ni, hati kita duk jaga ni. Ya. Saya pun dulu saya cerita kat tuan-tuan, saya pernah jaga yang kata mak ayah sakit ni. Allah, emosi kita ni. Mak kita, ayah kita tak pernah duk pakai pampers, tak pernah duk pakai tu apa nama? Urine bag tu yang masuk kabel dia, masuk wire tu. Kita pun sabar. Demai dia terganggu emosi tu. Dia kata aku serabut lah dengan semua ni. Dia kata dia buat kita pun Allah ni demai ni. Betul. Walaupun baca Bahrul Mazi malam ni pun demai tu bayar. Dia kata orang tua ni pun nampak halui pun buah siku sedang dia terlentang orang tu balik Putrajaya. Demai. Astaghfirullah, kita bertarik nafas. Yang ni lah yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita ujian cukup besar. Ujian. Kita jangan duk cakap absyak lah. Sebelum kita diuji dengan benda-benda macam ni, jangan duk cakap absyak. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. So, di habang batang ni, dia kata kalau basuh tangan selepas daripada makan, dia akan menghindarkan kita daripada penyakit gila. Kita duk baca ada satu doa. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Doa tu dia kata apa tuan-tuan? Yang kita duk baca. Lah ni dia duk main. Covid tu mula naik dah. Kita duk baca doa tu, Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam kan wa min sayyi'il asqam. Tu doa tu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, antara doa nak menghilangkan penyakit nyanyok dan juga penyakit gila ni apa? Junun mula-mula tadi ni. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal junun. Ya Allah, aku minta lindung daripada penyakit gila. Okay. Jadi kita banyak-banyak baca tu tuan-tuan. Pasal apa? Kita ni semua nak pergi ke Allah tu. Kita semua nak pergi ke Allah. Kita bagi laluan untuk azan insya-Allah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata dan pula tangan itu tiada sunyi daripada cemar pada apa-apa kerja yang diuruskannya. Yang kata tangan kita ni memang tak boleh nak lari daripada duk pegang, daripada duk salam, daripada duk macam-macam kita dah buat, daripada kotor-kotor ni kita tak tahu. Maka membasuhnya lebih hampir kepada cuci dan juga bersih. Basuh tu basuh betul-betul. Basuh bagi cuci, bagi elok. Dan pula kerana makan itu qasad menolong atas agama. Dia kata makan ni pasal apa? Pasal makan ni, niat kita makan ni untuk apa? Untuk nak bagi tenaga, untuk kita nak lakukan amal ibadah. Kan? Jadi dia kata jadilah ia sebagai ibadah. Maka kita basuh tangan ini dia menolong kepada untuk kita nak makan. So kalau yang makan ni menjadi ibadah pasal kita nak buat ibadah, tangan kita yang dibasuh ini juga merupakan antara mata rantai kepada nak buat ibadah. Maka basuh tangan juga merupakan ibadah. Itu maksud macam tu. Tuan, macam tu punya agama. Kita nak makan ni. Pasal apa nak makan? Pasal kita nak buat ibadah. Pasal kita nak tidur apa semua tu. Bayang malam ni boleh lena tidur pagi so nak mangkit subuh. Jadi perut tak apa nak kacau. Pasal tu. Pasal kita nak buat ibadat. Okey, kalau pasal nak buat ibadat, yang kata makan itu juga ibadat. So, benda yang mendorong kepada makan itu juga merupakan ibadat. Basuh tangan. Kan? Sama macam masjid pun. Kan kita ada QR apa semua ni untuk nak bina masjid apa semua. Apa tujuan untuk kita bina masjid, bina surau? Pasal kita nak semayang dalam tu. Semayang itu ibadah. So, binaan ini adalah ibadah. Siapa yang tolong pergi bagi duit, siapa yang tolong pergi scan apa semua ni untuk nak sedekah ke masjid apa, itu merupakan ibadah. Boleh faham? Dan apa-apa saja pekerjaan yang menjurus ke arah tu merupakan ibadah. Jadi ustaz kami ni macam mana kami yang tolong duduk duk buat yang kata QR apa semua ni, kami duduk mencari app apa semua ni. Ibadah juga. Nampak? Itu cerita ada benda. Sebab tu Nabi kata apa? Ad-dalu ala khairi kafa'ilih. Siapa yang tunjuk kepada kebaikan, dia seolah-olah buat juga benda tu. Kan? Walaupun dia tak buat yang kata ibadah hak betul itu, tapi menjurus ke arah tu, semua merupakan ibadah. Sama macam kita basuh tangan ni pun. Dia kata maka yang lebih layaknya didahulukan atasnya apa yang berlaku daripadanya pada tempat suci daripada semayang. Dia bagi contoh macam tu. Dia kata sama macam semayang. Kan kita nak semayang bukan nak cuci apa semua. So sebelum daripada nak semayang kita cuci itu merupakan ibadah. Masalah sikit lagi. Basuh tangan mau makan itu tangan kanan ke ataupun tangan kiri? Cantik. Kan? Kita nak basuh tangan mana? Kan? Selalunya tangan yang masuk dalam mulut kita ni tangan kanan. Jadi kalau ikut logik kita ni basuh tangan kanan sudahlah. Cuci tangan kanan sudahlah. Baik, itu pada pandangan kita. Pada pandangan agama ni macam mana? Baik, kata Zubaidi di dalam kitab Ittihafus Sadah, ni ulama hadis. Yang dikehendaki dengan basuh di sini, basuh tangan di sini, yang itulah basuh tangan kanan dan juga tangan kiri sama-sama. Oh, macam tu. Maknanya dua-dua tangan kena basuh. Walaupun tangan kanan kita ambil nasi pun masuk dalam mulut, tangan kiri kita menggunakan pegang sudu untuk nak cedok low apa semua, tangan kiri pun kena basuh juga. Boleh faham tak sekalian? Jangan basuh satu tangan aja. Dan dia kata apa? Maka dia bagi hurai lagi. Dia kata maka siapa yang memperbuat basuh sebelah tangan saja dibuka paip basuh tangan kanan ni. Kan dia pergi duk odek-odek ni tu bahasa saya tak tahu faham kok odek ni lagu tu lah. Kan dia basuh-basuh. Maka siapa yang memperbuat yang demikian itu, nescaya tiada mendapat sunat. Tak dapat. Basuh tangan satu tak dapat. Kan? Itu tanya ustaz, kalau tangan dia ada satu, yang tu special case. Contohnya lebih tanya lagu tu, nampak lagi bisu tu ya. Cerita ada tangan ni. Okey. Sebagaimana ada adat. Dia kata begitu. Jangan duk jadi macam mana adat orang-orang yang bersedap-sedap diri dan juga orang yang bersenang-senang. Orang sedap diri ni maksud apa? Basuh tangan lebih kurang ya.
Kan? Basuh apa? Banyak-banyak kan basuh apa lagi mercik kena baju lah apalah saja, basuh tangan lebih kurang. Pasal nak makan tu, jenis itu jangan ikut. Dan juga demikian juga adat ataupun kebiasaan orang yang bersedak-sedak diri itu dengan membasuh hujung-hujung jari saja. Rupanya ada hanya itu basuh hujung jari. Kira apa? Kira basuh serupa dengan Piramli ni basuh tubuh hujung-hujungnya. Kan hujung-hujung basah jari itu kira cantik kan? Nampak tak? Baik, maka iaitu jauh juga daripada sunnah. Hak tadi basuh semua tu pun jauh daripada sunnah. Apatah lagi yang basuh jari-jari, lagi terjun ke laut tu ya. Boleh faham tak? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Medline Plus, ni ada satu blog sajalah saya baca itu sekalian. Dia kata kuku jari ni memang tempat kuman kita duduk bersama. Sebab tu kena cuci bagi dia elok. Cuci bagi dia elok. Cantiknya cuci dengan sabun. Sebab dah ada sabun dah ni cuci. Yang kedua, kuku panjang. Sebab tu agama suruh kita potong kuku. Kuku panjang dan juga kuku palsu. Yang ni lebih banyak kuman dia buat sarang nampak. Kan? Nampak. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga, kuman lebih banyak pada kuku orang lelaki-lelaki. Saya tak tahulah tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan kena tanya doktor lah. Pasal apa? Mungkin orang lelaki dia pegang macam-macam. Lagi banyak daripada orang perempuan yang dia pegang. Dan yang ketiga, siapa yang jenis duduk gerit, kaki gerit. Gerit ni tahu tak? Gerit ni apa? Dia tokak kuku. Dia jenis macam tu. Dia ada tabiat ni tau. Dia suka tokak kuku. Memang benda tu doktor kata boleh bersih. Tetapi jaga elok. Kuman tu nanti dia masuk dalam mulut, dia terus masuk dalam perut. Kan? Siapa jenis kaki duduk ni? Boleh? Bukan tak boleh. Dia tahu tak saya duduk cuci okey kot. Dia tak cuci, dia masuk dalam perut pula. Kan? Lagi memudahkan perjalanan kuman. Dan dia kata apa? Dia kata basuh tangan tanpa sabun, dia boleh menghilangkan lebih kurang 23% kuman pada tangan. Kan? Tanpa sabun. Tapi kalau sabun, dia boleh hilang. Yang kata kuman tu ada di tangan, itu lebih baik. Kan? Apa pun kita ambil, tak apa kalau tak ada sabun macam mana Ustaz? Kira okey daripada tak basuh. Kan? Pegang yang tu sudah, kira okey daripada tak basuh. Baik, menurut Dr. Rakesh, dia ni pakar lah. Dia kata apa? Bakteria yang ada pada jari kita ni, ada bakteria yang disebut sebagai Staphylococcus. Tu bakteria tu. Tak tahu lah kalau sebut salah bagi, tuan-tuan nanti betul saya. Dan bakteria ni, apa kesan dia? Dia boleh bagi nek bisui dan juga nanah dengan kita. Tuan, rupanya kita duk pegang mata ni, muka tu, dia apa dia tu. Yang kata bisui apa semua. Kita duk kata bisui ni di badan, dia kata darah kotor apa tangan hang kotor tak basuh. Kan? Kan sahabat saya dia nek bisui tang dada ni tuan, kalau makin lama makin besar, makin lama makin besar. Betul duk kata kat dia orang tuan duk kata darah kotor. Pasal apa? Pasal sayur tak makan banyak. Sahabat saya ni apa sayur tak makan, semua dia makan. Dia tak darah kotor pun. Kan? Lepas tu pula tuan-tuan, dia ada satu lagi bakteria. Bakteria ni dia boleh bagi sakit tekak. Kan? Yang ada di jari kita. Dan seperti mana yang kita tahu, bakteria, ada satu lagi bakteria yang boleh membawa kepada penyakit cirit-birit, E. coli yang kita sebut tu. Itu. Jadi cantiknya agama. Dia suruh kita cuci bagi dia elok tangan kita apa semua. Pasal tak mau bagi ada benda-benda yang benda dia tak sebut dia Nabi. Nabi tak sebut yang kata E. coli apa semua, mana ada Nabi sebut. Kan tak ada. Tapi benda ni dikaji. Rupanya itulah yang kata relevansinya agama kita. Baik, kita berhenti dekat tu. Cuma bulan depan insya-Allah. Kalau umur panjang, kita akan tengok dia main satu pula cerita tentang tidak disunatkan basuh tangan sebelum dia makan. Dia main macam tu. Saja saya bagi tuan-tuan jadi suspense sikit. Kan ada pula pandangan kata basuh tangan ni tak sunat. Tak ada sunat apa makan tu. Nampak tak? Kan ada hadis pula, dia buat main satu hadis. Cerita dia macam tu. Jadi macam mana benda tu? Kan nak baca malam ni tak boleh lah kan. Jadi tak buat. Tentu boleh jangan duk pegang pula. Dia kata cantik, aku memang bukan kaki basuh tangan. Dia kata. Jadi Nabi kata ada hadis, aku tak mau basuh tangan. Baik. Lepas tu pula dia kemai pula kepada kita tuan-tuan sekalian, cerita tentang berhadas. Adakah yang kata bila habis hadas ni adakah wajib ataupun dituntut bagi kita untuk ambil air semayang tu? Dia ada hadis Nabi cerita tentang tu. Dan kalau panjang lagi masa kita akan cerita tentang kelebihan makan ad-duba. Duba ni apa?
jubah ni apa nama, punduk labu kan, labu, Nabi suka makan labu. Lepas tu pula dia main cerita pula kelebihan kita memakan minyak zaitun kan. Siapa jual minyak zaitun, waktu saya baca kitab ni boleh 4 players dalam surau kan, boleh 4 player cantik. Cukup dekat tu. Dia main satu lagi saja nak gadget kepada tuan-tuan, hadis tentang makan dengan hamba dan juga makan dengan budak-budak, dengan orang bawah. Kita nak pilih yang mana, nak makan dengan mamluk, nak makan dengan raja ke, ataupun nak makan dengan orang bawah ni, macam mana kan. Ada akan dia cerita tentang macam tu. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.